Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Ta'ala, bersyukur dapat kita bersama-sama seperti biasa pada hari Ahad ini untuk kita bersama-sama bertazkirah. Semoga dengan peristiwa tazkirah ini menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi malam ni saya masih membaca kitab Taubat ni. Walaupun ada juga ustaz-ustaz lain cerita tentang Taubat ni, tapi saya bawa kitab yang saya. Dia serupa je mana-mana kitab pun cerita Taubat ni. Hari ini kita telah pun sampai kepada tajuk yang seterusnya, tajuk kecil, iaitu hukum bertaubat dan keutamaannya. Hukum. Bahawa nak diketahui bertaubat ini bukan suatu perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukumnya ialah nyata sekali. Di dalam Al-Quran sebut bahawa wajibnya bertaubat. Maksud bahawa hukum bertaubat ini wajib. Kalau kita melakukan dosa, maksiat, maka wajib bertaubat. Kalau kita tak bertaubat, masalahnya ialah kita akan jadi dua dosa lah. Yang pertama dosa buat maksiat. Yang kedua dosa tak bertaubat. Dua kali dosa. Jadi masalah lah kalau dua kali dosa itu. Tapi yang pentingnya jangan buat dosa lah. Kalau tuan-tuan tak nak bertaubat boleh, tapi jangan buat dosa. Boleh? Simple je. Simple, maknanya kalau kita tak nak bertaubat, kita jangan buat dosa. Kalau kita buat dosa, maka hukumnya wajib bertaubat. Bahkan bagi orang yang celik mata hatinya dan bersih dadanya, ataupun yang dilapangkan Allah dadanya dengan cahaya iman, hal itu nampak jelas oleh mata hatinya. Jadi tuan-tuan, nak tahu dosa tak berdosa ni mata hati dia yang lihat. Kalau mata kita memang buat dosa semua, kan? Mata orang lelaki pula, kan? Mata biasa ni memang kita selalu buat dosa. Tengok filem, tengok gambar, tengok orang, tu mata kita. Mata saya lah, maksud tuan-tuan saya tak tahu, kan? Tengok kan, tak nampak itu dosa, tak nampak. Dan dosa itu naklah kita lihat dengan mata hati, baru kita nampak. Kata kita lihat dengan mata kita ni memang kita tak nampak. Bahkan dia makin seronok, makin lazat, makin sedap melihat perkara yang maksiat ni. Ini masalah besar kita, kan? Hari-hari tuan-tuan, kalau kita tengok TV, cerita orang kata ni cerita Mak Saleh, cerita orang putih, Mak Saleh tak? Pelakon perempuan ni pakai tudung ke tak? Satu. Pakai baju ke tak? Okay? Mata kita makin tak pakai baju makin sedap tengok. Tak?
Ke sini tak gitu. Ada. Untuk imam aku, kira aku. Kena imam aku. Ya. Betul-betul orang imam pandai. Imam. Kan? Cuba tengok majalah. Tak payah tengok cerita orang putih lah. Tengok Iklan Milo. Yang Iklan Milo, takkan tuan-tuan tak tengok Iklan Milo. Macam mana? Ni tuan-tuan puan. Itu kalau kita tengok dengan mata hak ada ni, maka kita akan selama-lamanya tidak akan merasa ia satu dosa, tetapi ia merupakan suatu kenikmatan pula. Wallahu a'lam. Nauzubillah. Jadi itu merupakan satu dosa dan kita wajib bertaubat. Masalahnya ialah kita sekarang ni suka mengumpul. Kan? Tengok. Cuba apa tuan-tuan tengok iklan shampoo. Macam mana? Kan banyak. Itu gambar. Jadi tuan-tuan puan, dengan cahaya hati itu dia mampu meneropong. Meneropong ni makna jauh, nampak betul tak? Meneropong jauh. Dekat tak payah kita teropong. Ada pakai teropong. Tuan-tuan tengok saya pakai teropong. Tak ada kan? Yang maknanya meneropong itu, meneropong itu maknanya yang sehalus-halusnya jadi besar. Nampak besar. Itu yang kita teropong tu maknanya walaupun dosa itu sangat kecil, tapi kita terasa juga. Hati itu terasa. Apa dosa kecil? Dosa kecil lah, bukan dosa besar. Dosa kecil. Para ulama kata bahawa kalau itu bukan dosa besar, maka dosa kecil lah. Dan ada kata ulama kata bahawa semua dosa adalah besar, tak ada kecil. Okey. Apa yang dihadapinya di alam kegelapan kebodohan, tanpa perlu bantuan petunjuk jalan pada setiap langkahnya. Nak sebut bahawa dia boleh meneropong apa yang kita hadapi selama ini, rupanya kita dalam keadaan yang sangat bodoh. Sebab apa kita melakukan maksiat, na'udzubillah, tapi tidak bertaubat. Tak bertaubat merupakan satu kebodohan. Kita nampak tapi tak buat apa-apa. Memang tuan-tuan puan, nak sebut bahawa tadi, bila kita melihat sesuatu yang tidak bagus, Islam larang, hati kita merasa tak betul, tapi kita nak tengok juga. Kita nak tengok juga. Sebab apa? Kita rasa nikmat dan sedap, lazat. Dan kata di tuan kita kata bahawa kalau kita tidak bertaubat, satu kebodohan. Buat kerja satu kebodohan, tidak bertaubat satu kebodohan. 2 kali bodoh maknanya dosa sebut tadi. Bukan kita orang bodoh, kita buat kerja bodoh. Cerdik belaka ni. Tapi kita buat kerja yang tak cerdik. Kita buat kerja tak cerdik. Dan kita tahu bahawa maksiat ni dia dosa. Dosa buat apa kita kepada neraka. Ya kita buat juga, bodoh lah. Kita tahu tapi kita buat benda yang kita tak patut buat. Contohlah kalau kita periksa. Kalau kita periksa ataupun kita ada ujian sebagainya. Kita tahu jawapan tu betul tapi kita tak buat. Cerdik ke bodoh? 2 campur 2 matematik. 2 campur 2 semua orang tahu. Jawapannya 4. Tapi kita jawab 5. Cerdik ke bodoh? Simple je. Mana kita tahu dah. Buat maksiat ni berdosa. Dosa masuk neraka. Tapi kita buat juga. Cerdik ke bodoh? Tu. Tapi oleh kerana kita tidak melihat dengan mata hati, kita tak rasa apa-apa. Bahkan kita rasa tak apa, sikit, kecil. Orang kata dosa kering lah, dosa apa lagi? Dosa yang selalu ni. Dosa kering kan? Dosa apa kerja? Selain dosa kering, yang panggil dosa apa? Tu dia. Dosa? Dosa lah kan? Dosa kering. Ni. Dia mengibaratkan macam tu tuan. Dia umpama musafir. Musafir ni kata, mereka ada kalanya buta matanya sehingga pada setiap langkah mereka tak boleh lepas dari untuk dituntun jalan, maknanya untuk dipimpin. Serta dipimpin. Ada kala pulanya seorang yang bermata sihat yang hanya ditunjukkan pada
mulanya pertama tapi dia sudah boleh jalan sendiri. Jadi maknanya nak bertaubat ni, ada kalanya kita perlu pimpin ataupun kita dipimpin. Ni yang kita datang kemari, kita nak dibimbing. Ada kala tak payah beritahu sekali pun dia dah boleh jawab. Dia dah boleh buat. Jadi itu pulang kepada masing-masing kita lah. Ini kita punya kekuatan, keimanan, ilmu kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan, syarat pertama untuk bertaubat, ilmu dan yakin. Ilmu dan yakin. Ilmu dan yakin sinilah maknanya iman. Ilmu dan yakin sinilah maknanya iman. Maknanya orang beriman, insya-Allah dia bertaubat. Dan alhamdulillah kita termasuk dalam golongan orang beriman. Sebab tu kita datang kemari, kita nak bertaubat. Sebab kita bincang pada minggu lepas, an-nadamu taubatan, kan? Maknanya kalau kita menyesal itu taubat. Maknanya kita menyesal. Tengok-tengok lepas tu menyesal. Tapi kalau tengok-tengok, nak tengok lagi minggu depan, masalah besar kita. Kan? Ini kita ni. Tu mungkin itulah kita bawa tengok TV tu mungkin dosa kecil lah kot. Kan? Tengok TV yang terendah aurat tu. Tapi lah, itulah kesukaan kita. Kan? TV. Cerita. Baik, slow-slow slow-slow gitu. Begitu pula manusia, tadi ibarat orang musafir. Begitu pula manusia di dalam perjalanan agama dia, mana kita ada agama, terbahagi pada pembahagian ini. Yang pertama perlu dipimpin, yang pertama dia boleh buat sendiri. Sebab itu agama ni bukan semua orang boleh jadi ustaz, dan bukan semua ustaz jadi ustaz. Apatah lagi kalau bukan ustaz. Tapi tak semestinya ustaz tu bagus, dan tak mesti tak ustaz tu tak bagus. Nak sebut bahawa bukan semua orang boleh memimpin. Bukan semua orang boleh jadi imam. Sebab tu susah cari imam. Masjid sini senang cari imam, susah cari imam. Itu imam sembahyangnya pun. Ini imam, inilah imam yang memimpin. Imam inilah ketua. Dia sentiasa di hadapan, dia boleh menyelesaikan masalah anak buah dia. Bukan dia pijak kepala anak buah dia. Dia menyelesaikan masalah dia dan anak buah dia. Jadi itulah manusia. Pembahagian manusia dalam agama ni yang pertama mungkin dia perlu dipimpin atau dia yang memimpin. Jadi orang yang pendek akal tidak mampu melepaskan taklid dalam langkahnya. Orang yang pendek akal, yang tak berakal, kurang akal dia, dia tak mampu untuk membebaskan diri dia. Dia mesti bertaklid, ikut orang. Dia sentiasa ikut orang. Dia sentiasa mengikut orang dalam setiap langkah dia. Dalam setiap langkah dia, pada setiap hal, dia memerlukan mendengar nas-nas dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kadang-kadang sangat diperlukannya tapi tak dapat, hinggalah dia tak tahu nak buat apa. Ni sebab bahawa dia ni tak sentiasa kena dibimbing. Sentiasa dibimbing, kalau tak jumpa dia jadi masalah. Kata dalam kitab ni bahawa sehingga dia jadi bingung kerananya, bingung. Tuan kitab tulis bingung. Kerana bingung, tak tahu nak buat apa. Perjalanan orang seperti ini walaupun panjang umurnya tapi kemampuannya terbatas dan langkahnya pun pendek. Orang macam ni sebab senang cerita bahawa orang macam ini walaupun panjang umur dia macam tak berguna lah. Kan, kehidupan dia sia-sia, banyak yang sia-sia. Panjang umur tapi tidak bertaubat. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, ya. Sukan ni sunnah ke tak sunnah? Riadah ni sunnah kan? Sunnah. Riadah ni sunnah, sebab Nabi pun dia beriadah. Sunnah sebab dia beriadah. Tapi Nabi beriadah untuk kesihatan badan dia, kan? Nak tunjuk dia cergas. Tapi dalam konteks hari ni, ya, riadah kita macam mana? Contoh. Dulu saya sebut dah, bola sepak. Orang pergi stadium. Mungkin sekarang musim Covid tak boleh pergi.
Sebelum-sebelum ni kan. Kalau sebut bahawa final Piala Malaysia tu dekat Bukit Jalil ke, dekat Stadium Merdeka ke, dekat Stadium Shah Alam, tak kira lah. Kalau kita tengok TV, temu ramah orang datang tu pukul apa sampai situ. Kan? Orang kata dah bertolak siang malam sampai tidur kat stadium macam-macam. Stadium kat situ. Kan? Minatnya orang dengan bola sepak ni, sehingga mereka meninggalkan segala-galanya, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Nak sebut bahawa kadang-kadang hak yang pergi tu hak dah tua bangka. Tu maksud saya tu. Dah tua masih minat lagi bola sepak. Kan, masih minat bola sepak. Tu kata tadi, umurnya panjang tapi masih sibuk dengan bola sepak lagi. Saya baru ni jumpa satu Tok Bilal. Tok Bilal. Oh, ustaz tadi dulu saya bola untuk dia. Dia minat faham, dia orang faham. Faham main kat Johor, saya pergi ke Johor. Faham main kat Kedah, saya pergi ke Kedah. Faham main Pulau Pinang, saya pergi ke Pinang. Cuba tuan-tuan fikir. Hanya semata-mata bola. Sampai ke Pulau Pinang, sampai ke Kedah, sampai ke Johor. Sampai ke Johor. Ini tuan-tuan. Jadi itulah dia. Akalnya panjang, umurnya panjang, tapi akalnya pendek. Alangkah baiknya kalau dia pergi cari satu masjid ke masjid, satu masjid ke masjid. Itu kata tadi. Nak sebut begitu. Ni pergi satu stadium ke satu stadium, satu stadium, satu stadium. Bahawa umurnya panjang, tapi kemampuannya terbatas dan langkahnya pun pendek. Gitu. Ada pula orang berbahagia yang dadanya dilapangkan pada Islam. Ini tadi yang sempit ada. Ada orang berbahagia dilapangkan oleh Allah Ta'ala dengan Islam. Yang memiliki nur Tuhan. Yang memiliki nur cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memiliki cahaya Allah Ta'ala. Isyarat yang sedikit sahaja sudah cukup menyedarkannya dalam melalui jalan-jalan yang sulit serta membuang akibat yang melelahkan. Ini dia. Jadi orang yang cahayanya tinggi, dia tinggalkan perkara yang sia-sia. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam surah apa? Surah Al-Mu'min kan? Surah Al-Mu'min. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun. Berjaya orang beriman itu apa ya? Yang meninggalkan perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia. Ni perkara yang sia-sia. Dalam kehidupan kita tuan-tuan, sehari 24 jam ni, apa yang kita nak gambarkan perkara yang sia-sia? Kalau kita tengoklah hari ni cerita di radio, cerita di TV. Tengok di televisyen. Tengok cerita filem apa? Dululah saya tengok ke cerita Ustaz Kucah Tahan, coach Tahan apa nama tu? 3 jam. Duduk tengok TV tu. Duduk tengok. Apa faedah sebenarnya? Ini cerita tentang nur cari cahaya orang cahaya Islam tadi. Apabila kita renung balik dengan cahaya Islam, apa kita dapat? Duduk 2 jam kita tengok TV, cerita Shah Rukh Khan ni berlakon ni. Dengan 2 jam kita berzikir contoh. Tapi tak boleh. Mungkin tinggi kan dia punya perbandingannya, tapi itulah benda yang perkara perlu kita sedar, dan itu realiti hidup kita ini. Banyak perkara yang sia-sia. Yang kita bincang pada minggu lepas, banyak duduk kat kedai kopi, banyak duduk dekat kedai mamak, tengok bola sampai pukul 2-3 pagi. Ada grup bola. Dia dah keluar dah. Kuliah bola kata dia. Mana ni kuliah bola Manchester. Saya tak tahu Manchester apa ya. Dia dah apa? Sekian pasukan lawan sekian pasukan pukul 11. Sekian pasukan lawan sekian pasukan pukul 1. Dah keluar je jadual kuliah dia. Tuan-tuan keluar kat sini je. Orang sini datang tahu, orang sini tak tahu. Kan? Sebab tu kita tak berapa ramai yang datang, pasal dia tak datang kemari, dia tak tahu. Tapi kuliah bola semua orang tahu. Ada pula yang sambung lagi. Kalau extra, kalau dia draw, extra time tu tazkirah bola pula.
Mula kuliah bola, tak apa, tazkirah bola pula. Masya Allah, tuan-tuan. Nak menggambarkan supaya bola tu okey. Sebab kuliah bola kan sedap namanya. Kalau kita dengar kuliah maghrib kan, kuliah subuh. Tapi dia kata dengar apa? Dengar, mari kita sama-sama pergi Qiyamul Lail. Kata apa sedap sikit dengar tu. Dengar sedap tapi nak pergi. Pagi tadi saya ada kuliah subuh di satu masjid. Jadi lepas kuliah subuh tu, jadi orang situ ajak saya minum air. Jadi minumlah ngeteh, biasalah ngeteh. Kita ngeteh lah, nak ngeteh juga ada orang ajak saya ngeteh kat sini tapi tak tahu dia sampai ngeteh kat sini. Okey. Jadi dia cerita tentang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Kita ada program Qiyamul Lail ustaz tadi. Setiap bulan sekali. 4 orang nak tahu ustaz tadi. 4 orang. 4 orang. Saya tak tahu kat sini. Sini mungkin 40 orang kot. 4 orang. Jadi bila kita cerita balik, orang tengok bola pukul 2 pagi juga. Berapa orang nak tengok? Ini dia. Ini yang saya sebut tadi bahawa kalau dia memiliki cahaya Islam, maka dia boleh menyelesaikan perkara-perkara yang sulit. Qiyamul Lail ni sulit tuan-tuan. Kalau tak percaya, tuan-tuan buat esok. Secara orang kata cara spontan ni. Okey, besok masjid akan mengadakan majlis Qiyamul Lail pukul 3 pagi. Harap datang semua. Secara spontan gitu. Tu imam tak datang. Sulit, sebab sulit. Sebab sulit. Tuan-tuan, bangun pagi ni Qiyamul Lail sulit ke tak sulit? Sulit. Tetapi kalau dia melihat dengan cahaya iman, tak sulit. Sebab kita hari ni fikir melihat dengan cara mata. Allah mengantuk, ustaz. Kan? Tidur lagi sedap sebagainya. Tu dia. Sebab kita tadi baru sulit. Sebab kita bahawa kalaulah dia melihat dengan cahaya iman dalam melalui jalan-jalan sulit serta membuat akibat yang mengalahkannya, tak ada masalah. Lepas tu di dalam kalbunya hanyalah cahaya Al-Quran dan cahaya iman. Ini orang bertaubat. Dalam kalbu dia ada cahaya iman dan cahaya Quran. Sebab tu saya sebut tu kan, ada beberapa perkara saya sebut tu, suruh tuan-tuan buat 4. Ada 4. Yang pertama saya kata baca Quran. Yang kedua berzikir. Yang ketiga, yang pertama baca Quran, yang kedua berzikir, yang ketiga sedekah 10 sen setiap waktu. Ingat tak dulu? Ingat tak? Ingat je kan? Ingat. Yang pertama baca Quran dulu. Yang pertama baca Quran. Jangan tinggal baca Quran. Barulah cahaya Quran itu sampai ke dalam hati kita. Jangan tinggal baca Quran, tuan-tuan. Jangan tinggal baca Quran. Itu dia. Kerana kekuatan batinnya, keterangannya sedikit sahaja sudah cukup baginya. Jadi kalaulah batinnya kuat, sedikit sahaja iman dia dah kuatlah. Apa lagi kalau banyak? Umpama dia kata apa? Ibarat pelita. Seolah-olah minyaknya saja sudah menyala walaupun belum disentuh api. Nampak semua hebat itu. Ubah minyak pun dah menyala dah, belum sentuh api lagi. Maka kalau sudah disentuh api, ia bagaikan cahaya di atas nur ala nur, cahaya atas cahaya. Ni tuan-tuan. Maka Allah memberikan nur cahayanya kepada siapa sahaja yang dikehendakinya. Orang semacam ini tidak memerlukan nas pada setiap peristiwanya. Ini kata tadi bahawa setengah orang dia kena bimbing. Tapi kalau kita dah ada cahaya iman, tak perlu. Jadi ini sangat sukarlah untuk kita dapat. Ini bukan tahap kita. Ini bukan tingkat kita. Tapi kita mesti menuju ke arah itu. Nak sampai tarah nur ala nur ni, tuan-tuan dan puan, itu wali Allah Ta'ala. Ini wali Allah Ta'ala. Tapi saya sebut, saya nak menggambarkan kepada kita bahawa itulah tujuan kita. Itulah tujuan kita datang kemari. Bukan hanya semata-mata untuk mengisi masa lapang kita.
Hari ni ada kuliah maghrib. Mari kita datang. Lepas tu balik. Oleh kerana kita siang bekerja, malam ada program ataupun malam peluang kita untuk beribadat, kita pergi masjid. Bukan untuk itu saja. Tapi kita nak pegang cahaya, nak cari cahaya, nak letakkan cahaya itu dalam hati kita. Kerana bukan hanya di masjid saja kita berzikir, di luar masjid juga kita berzikir. Sekarang ni kita sedang berzikir. Sekarang ni kita sedang berzikir. Wazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berzikirlah, berzikirlah. Allah kata berzikirlah. Wazakir, berzikirlah. Kerana zikir itu bermanfaat kepada orang beriman. Zikir. Tadi Allah Ta'ala suruh taubat. Yang saya baca ini, Allah Ta'ala suruh berzikir. Maknanya zikir ni perintah Allah Ta'ala. Zikir ni perintah Allah Ta'ala. Inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kerana berzikir itu memberi manfaat yang sangat hebat kepada orang beriman. Nak sebut bahawa orang beriman saja yang berzikir. Kita tuan-tuan puan dapat tahap Islam tu pun dah cukup baik. Itu merupakan satu hidayah Allah Ta'ala. Islam bukan senang nak dapat tuan-tuan puan. Susah. Hari Jumaat yang baru ni, saya jumpa dengan satu Cina tok Islam. Saya jumpa satu Cina, minum air ni. Minum air dengan Cina ni dekat Old Town. Tuan tahu tu Old Town. Hak sibuk kata mi kari ada daging babi tu. Saya jumpa dia. Ada isu lah jumpa dia tu. Ada kawan lama kawan dia. Dapat berkawan dia, jadi kita mari kita ngeteh. Ngeteh kat Old Town. Okay. Ada teh tarik. Teh tarik juga. Ada teh tarik kat Old Town ni. Imam, jom kita bawa pergi ke Old Town. Kan, mi kari ada, laksa ada, telur semasuk pun ada. Cina ni kata, sembahnya banyak tapi saya nak sebut bahawa dia kata dia tidak pernah minum arak, Cina ni. Umurnya muda, baru 31 tahun. Remaja, umur. Orang kafir ni kalau umur begitu, tuan-tuan cuba fikir macam mana kehidupan dia. Saya tak pernah pergi disco, saya tak pernah minum arak, kata dia. Dia kata gitu. Saya macam tak percaya, badan dia tattoo ni. Ada tattoo. Tattoo, tuan tahu tattoo. Sini ada orang tattoo tak? Saya kata bagus awak situ. Bagus. Saya kata itulah yang Islam ajar. Dan sebaik-baiknya tadi saya kata awak dah ada kebaikan dah ada dalam diri awak. Kenapa awak tak masuk Islam? Mari masuk Islam. Kata. Oh tak nak. Ha, tak nak. Dia kata, oh tak mau masuk Islam. Ha, dia tak nak masuk Islam. Kenapa? Sebab susah dapat. Kalau senang tuan-tuan dapat Islam ni, Nabi-Nabi, para rasul, tak diseksa, tak dihina, tak dicerca, tak dipulau, tak dibunuh. Susah. Susah. Cuba bayangkan Nabi Muhammad SAW dulu macam mana dia berdakwah menyeru orang kepada Islam, macam mana? Seorang diri nak ajak orang masuk Islam. Susah. Zaman Nabi perlu berperang. Orang serang dia. Orang nak bunuh dia. Orang nak seksa. Orang sekat. Kita dapat Islam, tuan-tuan, persia-siakan begitu sahaja. Tuan-tuan, Islam ni bukan barang mainan. Bukan suka-suka kita istilah Islam, tidak begitu. Maka kita peganglah, genggamlah, letaklah Islam ke tempat yang sebenarnya. Baru kita boleh pergi kepada peringkat iman. Beriman. Ini tuan-tuan. Sebab tu dia kata apa? Hanya orang yang mendapat cahaya Allah Ta'ala saja, dia akan boleh menjadikan cahaya itu letak di dalam hati dia. Nampak? Ni tuan-tuan. Letak kekuatan dia. Oleh kerana itu, orang yang keadaannya seperti ini,
kalau dia hendak mengetahui wajibnya taubat, pertama-tama dia mesti menganalisa, mesti dia kaji, mesti dia study, mesti dia baca, mesti dia bincang apa itu taubat dengan kekuatan cahaya hatinya, kemudian apa itu wajib. Nak tahu taubat tu dulu, dia mesti bincang, dia mesti tahu, dia mesti belajar, dia mesti ada ilmu tentang taubat. Oleh kerana kita tak ada ilmu tentang taubat, ni kita tak tahu, kita tak buat. Itu yang kita buat maksiat, kita tinggal tak buat apa-apa. Besok buat lagi, besok buat lagi. Tuan-tuan dan puan, dalam satu hari berapa dosa yang perlu kita bertaubat? Kita hari ni bertaubat secara umum je. Saya bertaubat, tak buat lagi dah. Tapi apa? Macam hari ni kita solat. Solat dia ada tentu tak? Solat Zuhur, solat Asar. Jadi kita solat. Tapi taubat ni, contoh, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan, dosa lidah. Kita akan sampai nanti kalau orang panjang lah. Kita ni minta supaya kita senaraikan dosa yang pernah kita buat. Itu taubat. Ya. Makna dia perbuatan yang membawa kepada dosa kita dah tinggalkan, dan kita tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada dosa. Kita tinggalkan. Adakah itu memadai ataupun kita ditambah dengan menjaga perintah yang paling utama, sembahyang. Jadi di masa itulah kita akan bertobat supaya tobat kita dapat pahala terima. Kalau kita cakap tobat, tapi dia tak sembahyang pun, disegakkan. Jadi dia bertobat diiringi dengan perintah yang wajib jaga sembahyang. Adakah itu memadai tobat? Oh, tobat Tobat kan kita bincang 3 perkara dulu. Tobat ni rukunnya 3. Tobat kan. Yang pertama dia mesti tahu apa yang dia nak tobat. Dia nak tobat kenapa? Apa dosa dia? Okey, katalah dosa dia ialah mencuri. Contoh kan. Dia telah melakukan satu kelakuan jahat namanya mencuri, dosa mencuri. Tapi kalau dia tak semayang, tak payah tobat. Tobatlah saya tak semayang, bukan gitu kan. Tobatlah saya takkan tinggal semayang. Itu lain cerita lah kan. Maknanya tobat ni perkara yang kita melakukan kejahatan. Okey, kita melakukan satu kejahatan, bukan meninggalkan kebaikan. Macam semayang kita meninggalkan kebaikan, perlu qada. Kalau dia tinggal puasa, dia perlu qada. Kalau dia tinggal zakat, dia perlu qada. Tapi dia melakukan satu kejahatan. Mencuri contoh, mencuri. Curi, dia tak bertobat. Maka dia berdosa dalam keadaan mencuri. Satu. Dia pergi ke mana? Dia pergi dia fitnah orang. Dia menipu. Okey. Jadi menipu ni dia sedar bahawa menipu ni jahat. Okey, dia bertaubat menipu. Mencuri dia tak bertaubat, menipu dia bertaubat. Okey. Mencuri dia tak bertaubat, menipu dia bertaubat. Dia hanya timbul dosa, hilang dosa kerana menipu saja. Mencuri dia tidak akan hilang dosa dia pasal dia tak bertaubat, sebab disebut tadi bahawa mesti dia tahu apakah itu perkara yang dia buat yang nak dia taubat. Dia mencuri, dia menipu, dia fitnah, dia bohong, dia apa lagi. Okey. Yang kedua, dia mesti buat. Dia mesti taubat. Dia mesti bertaubat. Taubat itu maknanya bahawa dia tak buat lagi perkara yang dia buat tadi. Dia tak mencuri dah, dia tak menipu dah. Bertaubat. Lepas itu, dia tak buat dah lepas itu. Dia takkan buat dah. Dia takkan buat dah. Maksudnya, lepas tu dia takkan menipu, dia takkan mencuri. Haji kata tadi bahawa lepas tu dia semayang. Adakah itu nama tanda yang bertobat? Tak.
Sembahyang tak sembahyang tak ada kena dengan taubat. Sebab ramai orang yang buat baik tak sembahyang, ramai juga orang buat jahat tapi dia sembahyang. Ada tak? Dia buat jahat, dia suka bohong orang, dia suka tipu orang, dia suka mencuri tapi dia sembahyang. Dia sembahyang. Nak sebut bahawa sembahyang bab lain, taubat bab lain. Cuma nak sebut bahawa as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah kemungkaran, bukan sembahyang itu dia bertaubat. Bukanlah mana apabila dia sembahyang tanda dia bertaubat, bukan. Dia buat baik tanda dia bertaubat, tidak. Taubat ni mesti dia sebut, dia cakap, dia buat. Sebab taubat ni satu ibadat. Macam sembahyang. Sembahyang itu ialah satu ibadat. Bermula dengan niat takbir sampai salam. Maknanya taubat satu ibadat. Bermula dengan dia menyesal, dia tinggal dan dia tak buat lagi dah. Itu taubat. Taubat ni sebab tu namanya wajib. Dia ibadat. Jangan kita ingat bahawa taubat ni macam saja-saja. Tak. Taubat ni satu ibadat. Taubat ni salah satu daripada ibadat yang mesti kita buat. Kalau kita buat jahat. Kalau kita tak buat jahat, tak ada masalah. Contoh, puasa. Satu ibadat. Bukan puasa. Bukan tak puasa, tak wajib. Bukan ibadat. Bukan. Sama juga ibadat. Taubat. Taubat ini ketika mana kita buat salah. Buat jahat. Wajib kita bertaubat. Tetapi tak semesti kalau kita tak buat jahat. Tak semesti kalau kita buat jahat, kita tak bertaubat. Contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum. Dia bertaubat ke tak bertaubat? Dia bertaubat kan? Itu bunyi apa? Tamat habis kitab ni kan? Kan? Tak. Macam kita lah. Kita perlu belanja duit untuk makan sekeluarga RM100. RM100. Adakah habis kita dapat RM100 kita berhenti cari duit? Berhenti ke tak berhenti? Berhenti ke tak berhenti? Tak, kerja lagi dah. Nak RM200 pula. Tengok orang berniaga tu. Orang berniaga ni ada setengah pendapatan dia lah RM100,000 sehari. RM100,000 satu hari. Adakah bila dia dapat RM100,000 tu dia tak berniaga dah? Berniaga lagi. Berniaga lagi. Tambah. Begitu juga kita dengan taubat. Begitu juga dengan pahala. Aku tak payah dah. Tak payah dah. Aku buat ibadat, aku pahala banyak dah. Sembahyang tu cukup lah. Tak. Sembahyang lagi, sembahyang sudat pula. Nak sebut bahawa pendapatan yang nampak dengan fizikal ni, kita nak tambah. Tengok rumah kita, daripada kosong tu sekarang dah penuh. Kan? Balik ni, tuan-tuan buka almari. Berbelai baju kat rumah. Buka baju almari. Baju almari. Buka almari. Baju isteri. Berapa kamu? Mana banyak? Tak pernah buka ke almari isteri? Kadang-kadang baju dia tu tak pernah pakai pun. Tak payah buka baju almari lah. Buka almari simpan pinggan. Banyak tak kat rumah? Guna tak guna? Tak guna. Tak percaya kita tengok lepas ni. Biar saya cek balik lagi kepada tuan-tuan lepas. Tak ada guna. Tapi kenapa kita nak juga? Nak tak? Nak kan? Orang jual pinggan beli. Tapi masalah pahala ni kita berkira. Kan? Ni. Jadi tuan-tuan puan, itu nak sebut bahawa kita kena buat analisis, buat kajian tentang kenapa kita perlu taubat. Nak senang cerita gini tuan-tuan. Senang cerita adalah bahawa kita naklah sentiasa mengetahui apakah amalan kita setiap hari.
24 jam ni, tuan-tuan 24 jam ni sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, 24 jam tu lah. Nabi Adam turun ke dunia, Allah Ta'ala cipta 24 jam sampai hari ni. Tak ada beza, sama 24 jam. Siang malam, siang malam, siang malam. Dalam 24 jam ni, amalan sebelum kita dikira, Umar al-Khattab kata bahawa hasabu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan. Ini satu asal. Sahabat Nabi suruh. Kita buat ke tak? Kita balik-balik, kalau kita berniaga, kita kira duit. Duit kita kira. Berapa. Oh, tolak. Beli barang berapa, upah berapa, bayar gaji berapa, tolak itu kita kira. Tapi amalan kita tak kira. Tuan-tuan dan puan. Nabi SAW kata bahawa dunia ni nilainya di sisi Allah Ta'ala, apa nilainya dia? Apa Allah Ta'ala nilai dunia ni? Dan segala isinya, apa nilai dia? Seumpama sebelah kepok nyamuk kan? Betul dia? Balikkan pergi tangkap nyamuk, ambil kepok nyamuk. Itu je nilai dunia di sisi Allah SWT. Kalau tak ada nilai itu, orang kafir dia tak akan merasa apa-apa atas dunia. Dia akan jadi seksa begitu saja dunia sampai akhirat. Tapi dengan sebab sebelah kepok nyamuk tu, dunia ni orang berebut kuasa sampai hari ni. Tengok hari ni kuasa berebut tak berhenti-henti. Tak berhenti-henti. Tapi Allah Ta'ala kata bahawa wahai orang beriman, aku boleh bagi engkau lebih hebat daripada seekor nyamuk. Bukan nyamuk, sekepok nyamuk. Apa dia? Barang siapa yang solat sunat sebelum subuh, dia memiliki dunia dan segala isi dia. Berapa ramai orang solat sebelum subuh? Berapa ramai? Kita berebut sebelah kepok nyamuk tu. Itu sebut tadi bahawa kita tidak menganalisa. Maka sebab itu kita tak bertaubat. Kita rasa lah, sedekah aku lebih besar lagi pahala daripada dosa aku buat. Tak? Kita rasa gitu. Kita rasa bahawa ibadat aku ni banyak dah. Semayang banyak, zakat banyak, sedekah banyak, infak banyak. Dan kita terlepas pandang untuk bertaubat. Terlepas pandang untuk kita bertaubat. Baik sikit kita turun ya. Barulah kemudian dikumpulkan erti wajibnya itu dengan taubatnya, sehingga dia tidak ragu lagi bahawa taubat di sini adalah wajib. Okey? Taubat wajib. Tapi oleh kerana kita meremeh-remehkan dosa ni, kita tak rasa itu satu perkara yang wajib bertaubat. Tapi kalau kita rasa berat dosa ni, dosa ni seperti saya sebut dulu kan, walaupun sebesar zarah dosa kita berbanding dengan pahala, Allah Ta'ala akan masukkan kita dalam neraka satu hari. Alah, satu hari je. Satu hari je kan? Satu hari. Kan lama sangat. Satu hari lepas tu masuk syurga. Nampak? Kita mengemeh-emehkan dosa. Tuan-tuan, Jumaat lepas, khutbah kata dahsyatnya neraka, betul? Siapa baca khutbah baru ni? Dahsyatnya neraka tak? Takkan tak ingat dah bahawa Jumaat baru lagi. Dahsyatnya neraka. Betul tak? Ke tuan-tuan tak sama Jumaat ni? Apa dia kata? Serangan-rangan neraka itu ialah apabila seorang pendosa itu memakai selipar. Dia sebut selipar kan? Panasnya sehingga melengkap kepada ke otak. Itulah. Kita rasa ke tak rasa? Ngeri ke tak ngeri? Itu yang kita tak bertaubat tu. Sedangkan sebut tu, pakai selipar. Saya ingat, pakai selipar di dalam neraka, itu perlagangan. Sehingga mendidih otaknya. Tuan-tuan, kita tak rasa besar. Sebab itu kita tidak bertaubat. Itu dosa yang paling kecil. Itu neraka yang paling ringan. Ini pula duduk satu hari dalam neraka. Macam mana? Baik.
Begitulah, oleh kerana dia mengerti apa erti wajib di sini, iaitu segala sesuatu yang dengan sendirinya mendatangkan kebahagiaan abadi dan keselamatan dari seksa abadi. Nampak tuan-tuan? Kenapa kita perlu bertaubat? Kerana dia akan mendatangkan kebahagiaan yang abadi. Abadi maknanya abada. Abada ni selama-lama-lama-lamanya. Selama-lamanya. Bahagia selama-lamanya. Kita tuan-tuan puan hari ni bahagia selama-lama ke tidak? Kerana anak, isteri, kalau dia mimpi anak buah dia, kalau dia macam-macam. Hari ni orang tak boleh tidur kerana orang ramai. Tu yang buat perkara yang di luar dugaan. Dan bukan saja dia akan bahagia selama-lamanya, tapi dia akan selamat dari seksa selama-lamanya. Seksa selama-lamanya. Andai kata tidak ada hubungan antara kebahagiaan dan kesengsaraan disebabkan memperbuat dan meninggalkan sesuatu, maka bukanlah ia sesuatu yang dimaksudkan dengan erti wajib. Wajib ni maknanya kalau kita buat bahagia, kalau kita tinggal seksa. Itu wajib. Wajib ni maknanya kalau kita buat bahagia, tinggal seksa. Nak sebut bahawa itulah taubat. Kalau kita bertaubat bahagia, tinggal taubat seksa. Kalau kita bertaubat, kita bahagia selama-lamanya. Dan kalau kita tidak bertaubat, kita akan diseksa selama-lamanya. Susah ke taubat? Tuan-tuan, Nabi Adam AS melakukan salah sikit saja, makan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala di syurga, dicampak daripada syurga pergi dunia. Di mana dia dicampakkan oleh Allah Ta'ala? Kata di Ceylon, ada kata di India. Berpisah dengan isteri dia. Di mana Siti Hawa dicampakkan oleh Allah Ta'ala? Di Jeddah. Jeddah itu tempat Siti Hawa diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada syurga ke dunia. Jauh tak Jeddah dengan Ceylon? Sri Lanka? Jauh. Seksa ke bahagia? Kita tinggal isteri, pergi bandar Semeluh je. Resah dah. Kan? Jeddah tu maknanya Tok Wan. Bukan Tok Wan, Wan. Nenek. Itu Jeddah tu. Nama Jeddah tu sampai sekarang tu. Oi, Siti Hawa tu kan situ Jeddah tu. Siti Hawa tu ialah nenek pada kita semua. Itu Jeddah. Tuan-tuan, zaman Nabi Musa AS, umat dia kalau melakukan dosa, kena bunuh diri, naik atas bukit, terjun. Susah nak bertaubat. Zaman Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat hanya menyesal. Tapi kenapa tak buat juga? Sebab nak buat lagi. Sebab nak buat lagi. Tak mampu nak tinggal sebab nak buat lagi. Senang. Itu yang Nabi Adam kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, engkau cukup bahagia, engkau cukup bernasib baik, engkau cukup beruntung. Saya dulu buat salah, Allah campakkan ke dunia. Umat engkau buat salah, besar mana dosa, sampai syirik sekalipun, bertaubat, selesai masalah. Nauzubillah lah, nauzubillah. Membunuh ke, berjudi ke, berzina ke, merompak ke, bertaubat, habis dosa. Orang tu mula kata keknya tetapi tak bertaubat juga. Ini tuan-tuan. Jadi kenapa kita perlu bertaubat? Tuan-tuan kena ingat dua perkara. Mesti dan wajib bertaubat. Yang pertama, kerana kita nak bahagia selama-lamanya. Dan yang kedua, untuk kita selamat daripada seksa selama-lamanya. Wallahu a'lam tuan-tuan. InsyaAllah bulan depan kita jumpa lagi. Sambung lagi tentang apakah itu erti wajib bertaubat tadi. Ya, wallahu a'lam. Itu saja yang dapat kita bincang. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
ila allazina amanu wa amilus wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Saya minta maaf panjang sikit benda ni. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita, merahmati kita, memurahkan rezeki kita, membahagiakan kita selamat dunia akhirat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.